Ogos 1957, hari yang bersejarah bagi persekutuan tanah Melayu, hari tercapainya kemerdekaan. Marilah kita membaharui keazaman untuk berkhidmat sambil mengingati pemandangan ini. Merdeka! 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 Hari ini kita faham apa artinya kemerdekaan kerana sudah setahun kita merdeka. Itu berarti taat setia. Setia kepada negara baru yang diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja dan Penaung Agama Islam. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Di mana-mana sahaja tempat yang dilawati, Seri Paduka Baginda disambut dengan gembira dan penuh kehormatan. Satu bukti tentang wujudnya perpaduan dan semangat cintakan tanah air yang bertambah-tambah di antara rakyat, tidak kira apa bangsa pun. Tetapi dalam pemerintahan demokrasi, kemerdekaan bukanlah berarti tamasya, pancaragam dan pembarisan semata-mata. Tetapi itu berarti taat setia kepada sebuah perlembagaan yang dikawal dan dipertahankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih di dalam Dewan Parlimen. Dalam masa setahun itu, kita mengerti bahawa dengan mengambil perhatian lebih, kita sendiri boleh mengambil bahagian dalam membentuk corak pemerintahan negeri kita.
Ya Tuhan, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan, Ruh alam ya. Kita telah boleh mengikuti perbahasan-perbahasan dan undang-undang yang ada berkaitannya dengan penghidupan kita. Dan insaf bahawa kitalah yang menggubal undang-undang kita sendiri. Undang-undang yang mempertahankan hak dan kebebasan rakyat jelata. Inilah artinya kita menjadi bangsa yang bebas berdasarkan demokrasi. Semuanya ini kita berhutang budi kepada Bapa Kemerdekaan, Perdana Menteri Persekutuan yang pertama, yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pemimpin yang dikasihi dan yang dikenal di seluruh negeri sebagai Tengku. Tengku telah memimpin negeri ini melayarkan bahtera kemerdekaan dalam tahun yang pertamanya bersama-sama dengan ahli-ahli jemaah menterinya, orang-orang yang dipilih dari 3 kaum yang terbesar di Melaya yang menjadi tulang belakang Parti Perikatan. Di antaranya, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Datuk Abdul Razak bin Husin, dan orang yang bertanggungjawab terhadap belanjawan negeri, Menteri Keuangan Tuan H.S. Lee. Dalam masa setahun itu, orang-orang ini bukan hanya duduk senang diri sahaja di pejabat masing-masing di Kuala Lumpur. Mereka melawat seluruh negeri, menemui orang ramai dan membincangkan masalah-masalah mereka. Kerana dengan jalan inilah mereka boleh mengetahui kemauan-kemauan rakyat dan mengambil langkah bagi menghasilkannya. Tugas yang sukar bagi tiap-tiap menteri dan sungguh menjadi galakan kepada semangat bekerjasama dan bergotong royong yang muncul di merata-rata tempat. Tetapi banyak rancangan tidak dapat dijalankan disebabkan oleh keadaan darurat selama 10 tahun itu. Peperangan menentang pengganas-pengganas komunis yang banyak menghabiskan wang dan tenaga. Tetapi dengan pimpinan baik, dengan menteri-menteri mengetuai perhimpunan dan perpaduan 3 kaum menentang komunis, kedudukan seluruhnya telah berubah. Dengan bertambahnya keyakinan rakyat terhadap kerajaan yang dipilih, kejayaan pasukan-pasukan keselamatan makin bertambah. Melebihi dari tahun-tahun yang sudah, dalam tahun ini, rancangan-rancangan itu terus berjaya. Gerakan yang tidak berhenti-henti itu makin berjaya menghapuskan pengganas-pengganas itu atau menyekat mereka daripada mendapat bekalan-bekalan makanan. Langkah-langkah diayah yang hebat telah berjaya menyebabkan pengganas-pengganas itu meninggalkan perjuangan mereka yang sia-sia itu. Dan pada hujung tahun pertama setelah kita merdeka ini, bolehlah kita mendakwa bahawa penghabisan perjuangan itu telah mula nampak. Kekuatan faham komunis telah mula runtuh. Dan penyerahan diri beramai-ramai di kawasan-kawasan yang buruk itu menunjukkan hanya ada satu sahaja medan perjuangan yang besar, iaitu di sempadan utara negeri kita. Dalam perjuangan ini, bukanlah kita bersendirian. Bantuan telah juga datang dari negeri-negeri Commonwealth. Tetapi pasukan tentera dan polis kita lah yang banyak sekali berjuang. Kedua-dua perkhidmatan yang terpuji ini telah mendapat kehormatan dalam tahun ini apabila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengurniakan gelaran diraja. Mengikut kedudukannya sebagai sebuah negara yang berdaulat, Persekutuan Tanah Melayu sekarang menubuhkan Angkatan Udara dan Laut. Angkatan Udara Persekutuan telah pun ditubuhkan dan sekumpulan pemuda-pemuda sukarela, walaupun kecil bilangannya, telah pun berjaya menjadi pemandu-pemandu kapal terbang. Dan pada tahun ini juga, kita telah mendapat Angkatan Laut yang sudah siap. Terima kasih kepada sahabat dan jiran kita Singapura dan kerajaan British yang telah menyelenggarakan Angkatan Laut Melaya selama 6 tahun.
hadiah dermawan yang berharga 20 juta ringgit sebagai menghormati persekutuan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Hadiah secara persahabatan yang diterima dengan ikhlas dan bangga. Dengan naiknya panji-panjinya yang baru, Angkatan Laut Diraja Melaya menjadi hak kita. Yang paling muda dan terkecil sekali di dunia, tetapi tidak kurang pula taat setianya kepada negara baru. Di antara kejayaan-kejayaan yang sangat menarik sekali dalam masa setahun yang singkat ini ialah kedudukan persekutuan di kalangan antarabangsa, kerana ianya telah pun diterima oleh lain-lain negara sebagai sebuah negara yang sama taraf. Persekutuan telah menghantarkan pesuruhjaya tinggi ke United Kingdom, Australia, Pakistan dan India. Dan duta-duta besar kita telah menyampaikan surat-surat tauliah mereka kepada ketua-ketua kerajaan di Amerika Syarikat, Thailand dan Indonesia. Saat yang paling membanggakan yang membuktikan bahawa Persekutuan Tanah Melayu sebuah negara bebas dan berdaulat ialah ketika duta besar kita Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman mengambil tempatnya di Bangsa-Bangsa Bersatu dan memberi ucapan menegaskan bahawa cita-cita kita yang utama ialah mahu hidup sebagai negara bebas dan merdeka di antara bangsa-bangsa di dunia ini. As the representative of a small nation, di luar bangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, bendera persekutuan berkibar-kibar dengan megahnya di antara bendera-bendera semua negeri di dunia ini. Ini berarti pandangan-pandangan persekutuan adalah dikemukakan di persidangan-persidangan antarabangsa, persidangan-persidangan yang membincangkan masalah-masalah seperti kesihatan, makanan dan pertanian dan perburuhan. Dan yang terpenting sekali, di persidangan AKP, iaitu Suruhanjaya Ekonomi bagi Asia dan Timur Jauh. Sungguh satu kehormatan besar bagi persekutuan dipilih sebagai tempat persidangan AKP dalam tahun pertama ianya mendapat kemerdekaan. Dan dipuji bukan saja kerana kecekapannya mengelolakan persidangan itu, bahkan juga kerana bantuannya yang terutama, cadangan mengadakan satu piagam untuk kerjasama ekonomi di Asia Tenggara. Di sini, masalah-masalah kemajuan ekonomi dan perusahaan telah dibincangkan. Di antaranya, keperluan menambahkan perusahaan di persekutuan supaya kita tidak lagi seperti dulu hanya semata-mata bergantung kepada pengeluaran getah dan biji timah. Kita masih mengeluarkan 1/3 daripada jumlah pengeluaran getah asli seluruh dunia walaupun pengganas-pengganas cuba nak merosakkan perusahaan itu. Malangnya, keadaan Malaysia telah menyebabkan turunnya harga getah dan timah dalam tahun pertama kita berdeka ini, padahal lebih banyak wang yang dikehendaki untuk rancangan kemajuan. Setengah-setengah lombong biji terpaksa ditutup dan 10,000 orang pekerja diberhentikan kerja. Tetapi, sekalipun kekurangan wang dan adanya peperangan melawan faham komunis, Persekutuan Tanah Melayu terus mara ke hadapan dengan rancangan-rancangan yang mustahak bagi meninggikan taraf hidup. Rancangan membuka tanah-tanah baru untuk pak tani dan untuk menambahkan pengeluaran barang-barang makanan yang kita kehendaki. Alat-alat teknikal yang digunakan untuk menambahkan hasil itu telah pun berjaya menjadikan hasil padi tahun ini lebih dari yang sudah-sudah. Juga kemajuan tali air, pembekalan air, kuasa elektrik, alat-alat perhubungan yang baik dan lain-lain kemudahan yang kepadanya bergantung kemajuan perusahaan. Kerana kita mesti meluaskan lagi perusahaan-perusahaan kita. Permulaan yang baik telah pun dibuat dan perusahaan-perusahaan baru termasuk kilang membuat cat, alat-alat perkakas getah, barang-barang plastik, perusahaan kain, minuman dan rokok. Perusahaan-perusahaan yang dibantu oleh kerajaan dengan mengadakan kemudahan tak membayar cukai buat sementara dan kawalan ke atas barang-barang tempatan.
kita berkehendakkan beberapa jenis perusahaan untuk menggunakan barang-barang mentah kita sendiri dan mengadakan pekerjaan kepada penduduk-penduduk yang bertambah sebanyak 100,000 orang pada tiap-tiap tahun. Banyak perkhidmatan masyarakat telah dimula atau diluaskan dalam tahun ini, terutama sekali di kawasan luar bandar. Perkumpulan perempuan, syarikat-syarikat bekerjasama, pejabat pos, balai polis dan berbagai-bagai jenis klinik, termasuk klinik gigi yang pertama berkhidmat di sungai. Satu pertolongan besar kepada penduduk-penduduk yang tinggal jauh di ulu. Pusat-pusat kesihatan telah ditubuhkan di tempat-tempat yang perlu di seluruh negeri. Pusat-pusat untuk pelajaran kesihatan, dari mana pegawai-pegawai pergi melawat ke merata-rata kampung, bukan saja untuk melawan penyakit, bahkan juga untuk membina penduduk-penduduk yang sihat. Yang utama sekali di antara perkhidmatan-perkhidmatan itu ialah pelajaran. Satu tugas besar untuk penduduk-penduduk yang di bawah umur 21 tahun. Dasar kerajaan yang tegas ialah menubuhkan satu rupa bangsa Melaya dengan tidak merosakkan bahasa dan kebudayaan masing-masing kaum. Dan mengadakan tempat di sekolah-sekolah rendah bagi 100,000 orang kanak-kanak pada tiap-tiap tahun. Banyak lagi bangunan-bangunan yang dikehendaki selain dari rancangan menambahkan bilangan guru-guru. Seperti sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah yang cantik telah juga didirikan. Setengahnya untuk pelajaran sampai ke peringkat universiti, yang lainnya sebagai sekolah-sekolah pertukangan yang bagi julung-julung kalinya memberi pelajaran teknikal kepada budak-budak kampung yang tinggal jauh terpencil itu. Universiti Melaya bahagian persekutuan telah mula ditubuhkan. Maktab dan bangunan-bangunan tempat tinggal telah dibina dan jabatan pengajian kejuruteraan yang baru dengan bilik-bilik syarahan dan tempat-tempat latihan kerja telah didirikan dalam masa hanya 3 bulan saja. Dengan yang demikian, dapatlah penuntut-penuntut kejuruteraan memulakan pelajarannya pada hari yang pertama dalam tahun itu. Seperkara yang menakjubkan dan satu contoh kejayaan yang didapati dalam satu-satu kerja yang dijalankan bersungguh-sungguh. Rumah-rumah dan tempat kediaman baru ialah satu usaha memperbaiki keadaan hidup. Kawasan-kawasan sesak dihapuskan. Penduduk-penduduk yang cepat bertambah itu mestilah diberi rumah yang baik. Dan pemandangan-pemandangan seperti ini ialah perkara biasa saja di bandar-bandar besar. Semua ini dilakukan dalam tahun yang pertama. Banyak yang boleh kita banggakan dan banyak lagi yang mesti dibuat. Tetapi kita yakin kita boleh membuatnya sebab kita rakyat Melaya, walau apapun bangsa, adat, resam dan agama kita, telah mengerti hidup bersama-sama dalam aman dan saling mengerti. Kita tahu bahawa di atas perpaduan itulah bergantung kemakmuran negara baru kita, Persekutuan Tanah Melayu. Bersekutu bertambah mutu.